Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kepada Allah SWT. Pada minggu ni kita teruskan lagi dengan perkongsian perbincangan berkaitan bab 4 dalam kursus adab dan peradaban, etika dan peradaban 1. Iaitulah bab 4 berkaitan akhlak dalam peradaban Islam. Akhlak dalam peradaban Islam. Pada bab 4 pada kali ini kita akan cuba berbincang berkongsi berkaitan yang pertama asas akhlak dan peradaban manusia. Yang kedua makna agama dan akhlak. Yang ketiga perjanjian asali iaitu al-mitsaq. Yang keempat impak agama ke atas pemikiran dan akhlak. Dan yang kelima analisa isu semasa berkaitan faham agama iaitu ekstremisme agama, pluralisme agama, dan yang ketiga transcendent unity of religion. Kita akan berbincang satu persatu topik-topik yang dinyatakan ini. Yang pertama iaitu bawah topik asas akhlak dan peradaban manusia. Kita telah pun belajar sebelum ni bahawa dalam peradaban manusia, akhlak itu merupakan asas utama dalam membentuk satu peradaban manusia. Dan Islam itu mempunyai asas akhlaknya yang tersendiri. Bagaimana kita telah belajar sebelum ni bahawa Islam itu skop kandungan yang ada dalamnya adalah tiga skop utama iaitu akidah, syariat dan akhlak. Dan akhlak dalam Islam itu ada asas-asasnya yang tersendiri yang tidak sama dengan perilaku ataupun akhlak daripada agama yang lain. Asas akhlak dalam Islam adalah bersumberkan daripada semangat falsafah tauhid. Berasaskan falsafah tauhid. Apa-apa juga dalam agama Islam itu, tauhid merupakan asas yang paling utama. Ataupun akidah itu merupakan asas dalam agama kita yang paling utama. Tauhid yang betul akan mencerminkan akidah syariat yang betul dan juga akhlak yang betul. Maka akhlak tadi kena bersumberkan, semestinya bersumberkan, berpaksikan kepada kefahaman yang ada dalam falsafah tauhid, iaitu pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhlak adalah mengenai sistem perilaku yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia dalam menjalani kehidupan. Manusia yang Allah ciptakan dalam dunia ini, dalam kehidupannya itu, semestinya manusia itu akan berakhlak, akan bertingkah laku, akan berperangai dengan cara bertingkah laku yang menepati akhlak-akhlak, yang menepati apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan akhlak dalam Islam ini, ketetapannya telah pun ditentukan dalam agama kita. Kerana akhlak itu sumbernya adalah bersumberkan wahyu, iaitu bersumberkan Al-Quran dan juga sunnah. Cara-cara manusia Muslim, individu Muslim berakhlak kenalah menepati apa yang dianjurkan, apa yang dikehendaki di dalam kategori akhlak mahmudah, akhlak terpuji, bukannya akhlak mazmumah, akhlak yang keji dan akhlak yang buruk. Seorang tokoh ulama yang bernama Syah Waliullah yang hidup pada abad 18 ada menyatakan bahawa akhlak itu ada 4 asas, yang mana dengan pelaksanaan asas akhlak ini akan mengarahkan manusia tadi ke arah masyarakat dan bernegara ke mercu kemuliaan. Ke mercu kemuliaan. Iaitu 4 asas tadi. Yang pertama adalah asas toharah. Toharah dalam kitab fiqh, bab ni merupakan bab pertama iaitu bab toharah, penyucian. Dan dalam akhlak juga adanya ciri yang pertama ni iaitu ciri penyucian. Iaitulah penyucian diri manusia dalaman dan luaran. Menyucikan diri manusia secara dalaman dan secara luaran. Apabila adanya asas ataupun ciri asas taharah ni dalam akhlak seorang individu Muslim, maka jikalau individu Muslim tadi berakhlak dengan atau bertingkah laku, berperangai dengan perangai yang tidak baik, maka akan disucikan menurut asas-asas yang ada dalam agama kita. Maka kesannya akhlak tadi akan berubah daripada asalnya yang tidak baik. Apabila adanya ciri asas penyucian tadi, akan mengubah, membawa kepada akhlak yang lebih baik. Yang kedua adalah ciri asas ikhbat. Ikhbat ini ialah menegak kebenaran melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apabila ada ciri ikhbat ni, ciri menegak ataupun menetapkan kebenaran menerusi ketaatan kepada Allah, maka akhlak tadi adalah bertepatan dengan akhlak mahmudah. Adanya unsur atau ciri ketaatan kepada kebenaran.
menurut apa yang Allah SWT telah tetapkan. Kemudian yang ketiga, samahah. Kalau mufti kat Malaysia ni kita akan panggil dia sebagai sahibus samahah, iaitu orang yang mempunyai samahah. Samahah tu ialah bertolak ansur. Dan apabila adanya ciri asas akhlak samahah, iaitu bertolak ansur, pemurah hati dan pemaaf, maka akhlak tadi akan ke arah sesuatu perangai, ke arah tingkah laku yang mahmudah, ke arah perangai yang mulia. Sebagai contoh, kalau kita bertolak ansur, kita akan mengatakan sifat tadi adalah sifat yang mulia. Maka akhlak tadi adalah akhlak yang mulia lah. Jikalau ada kalangan kita yang memiliki sifat bertolak ansur, suka bertolak ansur, bermurah hati dan pemaaf, maka telah pun ada unsur ataupun ciri asas samahah dalam akhlak individu tersebut. Kemudian yang keempat adalah ciri al-adalah. Adalah itu ialah keadilan, bersifat insaf dan adil. Kita telah pelajar sebelum ni, telah mengetahui bahawa al-adalah, keadilan itu ialah bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apabila kita telah meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka kita telah pun ada asas akhlak yang keempat ni, iaitu asas adalah, keadilan. Lawan bagi adalah ialah kezaliman. Orang yang zalim meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, dan orang yang adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bila ada di antara kita yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka ia telah pun berakhlak, dia telah pun berperangai, bertingkah laku dengan tingkah laku perangai akhlak yang mulia, dan dilihat mulia. Maka empat ciri asas inilah yang ada dalam akhlak Islamiah, akhlak Islam, akhlak yang dianjurkan dalam agama Islam. Kemudian kita masuk pada topik yang kedua, iaitu apakah makna agama dan akhlak. Apakah makna agama dan akhlak. Kita telah belajar sebelum ni apakah yang dikatakan agama dan apakah yang dikatakan akhlak. Cumanya di sini akan dinyatakan secara ringkas. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, agama itu ialah kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Kepercayaan pada yang maha kuasa. Maka agama itu ialah kepercayaan pada Tuhan. Apa-apa jua kepercayaan pegangan manusia kepada suatu kuasa yang maha kuasa ataupun Tuhan, dan percaya pada sifat-sifat Tuhan tersebut, menerima apa jua ajaran yang dianjurkan oleh Tuhan tersebut, maka itu dikatakan sebagai agama. Itu dikatakan sebagai agama. Kemudian akhlak juga dimaksudkan oleh kamus ni sebagai budi pekerti, kelakuan dan tabiat. Maka budi pekerti, kelakuan dan tabiat itu dikatakan sebagai akhlak. Ini maksud yang dinyatakan dalam Kamus Dewan edisi keempat. Kemudian kalau kita melihat agama tadi, kita ulas isu agama dahulu, kemudian barulah akhlak. Dan berkaitan agama ni, apabila kita kaitkan agama menurut agama Islam, maka Allah ada menyatakan banyak ayat-ayat berkaitan agama. Antaranya ialah dalam surah Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Apabila kita menyebut agama dalam konteks agama kita, agama Islam, maka yang dimaksudkan ialah Islam. Kerana Islam itulah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu Wa Taala terima di sisinya. Ini kata kunci dia. Islam ialah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah SWT. Kalau ada mengatakan agama lain juga turut diredai di sisi Allah, maka itu telah menyalahi dan menyanggahi maksud yang ada pada ayat yang Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Imran ayat 19 ini. Itu yang pertama, agama Islam sebagai satu-satunya agama di sisi Allah SWT. Kemudian yang kedua, Allah ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum hakamnya, segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Jadi dalam ayat ni Allah menyatakan bahawa tadi telah nyatakan Islam satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Dan daripada ayat ni kita dapat ambil kefahaman Allah menyuruh orang-orang yang beriman supaya masuklah
ke dalam Islam tu secara keseluruhannya. Kafah, secara semua sekali, keseluruhan tanpa terkecuali satu pun. Iaitulah dari segi memasukkan atau meneruti hukum hakam yang Allah SWT telah tetapkan dalam agama Islam. Kerana ada sebahagian daripada kita pada hari ini, mereka hanya mengamalkan Islam pada satu bahagian dan tidak mengamalkan Islam pada satu bahagian, kerana pada satu bahagian yang tidak diikuti tadi tidak menepati kehendaknya atau nafsunya. Padahal daripada ayat ini kita faham bahawa tuntutan untuk mengamalkan Islam dalam segala ruang kehidupan, apa-apa juga yang namanya ruang kehidupan, kita kena ikut apa yang Islam anjurkan atau tetapkan. Kesan daripada kefahaman ayat Allah SWT pada ayat ini. Okay, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bermaksud Allah menghendaki daripada ayat ni supaya kita kekalkan kita punya Islam tadi, kekalkan agama yang kita anuti yang sebenarnya agama Islam, kalau boleh sehinggalah kita mati, dan janganlah kita mati melainkan dalam Islam. Kalau kita lihat macam mana kita nak pastikan, pastikan kalau kita mati dalam Islam, kerana hal kematian, hal keislaman sehingga kematian itu hanyalah di bawah kuasa Allah SWT. Maka mafhumnya, kefahamannya ialah supaya kita kena banyak berdoa dan teruskan berdoa supaya Allah matikan kita dalam agama Islam. Kerana Islamlah satu-satunya agama yang benar, dan Islamlah yang bermaksud agama yang sejahtera dan agama yang selamat. Selamat di dunia dan selamat pada kehidupan selepas kematian. Iaitulah kehidupan yang kekal abadi, tiada lagi kematian selepas kehidupan tersebut. Iaitulah di alam akhirat. Kemudian kita lihat pula Islam sebagai ta'rif agama yang sebenar. Dinyatakan tadi agama yang sebenar, agama yang diredai Allah satu-satunya ialah agama Islam. Maka kita kena lihat Islam itu sebagai agama yang sebenar. Iaitulah kita melihat Islam itu sebagai manifestasi din yang sebenar. Bagaimana cara kita memanifestasikan Islam sebagai agama yang sebenar? Yang pertamanya, kena ada atau perlunya kita menyerahkan. Adanya konsep penyerahan. Penyerahan diri menurut kaedah yang ditentukan oleh Tuhan. Iaitu Allah SWT telah menetapkan bagaimanakah cara manusia menyerahkan dirinya mengikut kaedah yang telah Allah tetapkan sendiri, menerusi firman-Nya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW merupakan utusan bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, setelah menyerahkan diri, maka kita sebagai manusia kenalah menuruti, mengikuti, melaksanakan, menjalankan syariat Muhammadiyah. Itulah syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagai syariat yang terakhir. Dua elemen ni, penyerahan dan pelaksanaan menurut syariat Nabi Muhammad, adalah manifestasi agama yang sebenar bagi agama Islam. Kemudian, Islam juga sebagai satu-satunya agama yang ditanzilkan, yang diwahyukan, yang diturunkan, revealed religion, yang masih ada sebagai agama yang universal dan sempurna sejak dari mula lagi. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang ada pada akhir zaman ni sebagai agama wahyu, agama samawi, agama daripada Tuhan yang masih lagi kekal dan akan terus kekal dan sempurna sehinggalah hari kiamat. Apakah ciri-ciri agama yang ada dalam agama Islam ni? Agama Islam ni berbeza dengan agama-agama yang lain yang ada di dunia ni, tetapi ciri-ciri inilah antara ciri-ciri yang ada dalam Islam. Yang pertama, agama Islam ni merupakan agama yang berdasarkan tanzilan wahyu. Berdasarkan wahyu yang diturunkan, yang bersifat tetap dan tidak berubah. Tetap dan tidak berubah. Kenapa dinyatakan tetap dan tidak berubah? Kerana ciri tetap dan berubah ini adalah ciri yang ada pada wahyu yang ada pada agama Islam. Kerana kat sana ada satu kefahaman yang bercanggah yang mengatakan agama itu bersifat tidak tetap dan akan berubah mengikut masa, zaman dan generasi. Itu kefahaman yang salah, tetapi Islam ni sifatnya ialah tetap dan tidak berubah
sebagaimana yang ada dalam wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ciri agama yang kedua ialah ketuhanan yang esa. Kata kuncinya ialah tauhid. Tauhid. Yang pertama tadi kata kuncinya ialah wahyu. Yang kedua ni cirinya ialah kata kuncinya tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid ialah pengesaan ataupun mengesakan Tuhan yang Maha Esa sebagai asas kebenaran agama. Kerana ada agama di sana yang tidak bercirikan tauhid, yang tidak ada ciri keesaan. Contohnya agama yang ada banyak Tuhan. Bila banyak Tuhan, tidak ada unsur tauhid. Tauhid itu ialah mengesakan ataupun tauhid itu dari segi bahasanya menjadikan sesuatu itu satu. Dan esa itulah paling tepat kita gunakan perkataan tauhid. Dan itulah juga sebagai ciri asas agama yang ada dalam agama Islam. Yang ketiga, ciri agama dalam Islam ialah agama itu bersifat ataupun sebagai asas kehidupan akhlakiyah. Kehidupan akhlakiyah ataupun adab. Akhlak yang merupakan cerminan manusia itu dari segi tingkah laku dan perangainya, ataupun kita istilahkan dalam agama Islam sebagai adab, maka agama Islam lah sebagai asas ataupun pusat kepada pembentukan akhlak yang ada pada setiap manusia atau individu Muslim tadi. Dan yang keempat, ketundukan dan penyerahan. Kata kuncinya ialah tunduk. Bila ada unsur ketundukan dan penyerahan, maka kat situ ada melambangkan ciri kelemahan ataupun kehambaan. Manusia yang bersifat tunduk, dalam konteks manusia yang kita dapat lihat pada hari ini, tunduk tu dikaitkan dengan bila kepala kita tunduk. Kepala kita tunduk tadi menunjukkan bahawa kita terasa kehinaan ataupun rendah diri. Maka adanya unsur tunduk, rendah diri, kehinaan dan penyerahan, maka itulah ciri agama Islam. Ciri agama Islam yang keempat. Dan yang kelima, rohani mengawal jasmani. Rupanya unsur rohani, unsur dalaman adalah sebagai pengawal bagi jasmani. Apakah yang ada dalam unsur rohani? Rohani itu dalamnya adalah keimanan, kepercayaan, akhlak dan sebagainya. Itu adalah merupakan unsur rohani. Bila unsur rohani tadi telah pun betul, tepat, menepati yang sepatutnya, maka jasmani tadi akan mencerminkan rohani tadi. Bila iman tadi betul, asas akhlaknya telah pun betul, maka tingkah laku dalam bentuk jasmani tadi akan turut betul juga. Maka rohanilah yang mengawal jasmani yang ada dalam agama kita. Ini ada 5 ciri asas agama yang ada dalam agama Islam. Kemudian, apakah kandungan utama yang ada dalam agama Islam? Ataupun skop utama dalam agama Islam? Kita telah belajar pada subjek yang lepas. Itu ada 3 skop atau kandungan utama dalam agama kita, iaitu akidah, syariat dan juga akhlak. Akidah itu ialah sistem kepercayaan, pegangan kepercayaan tanpa keraguan. Kita telah ulas tentang akidah ni. Kemudian akidah juga merupakan teras dan kerangka utama dalam agama Islam. Sesat atau salah dalam berakidah, menurut akidah yang sebenar, maka akan juga membawa ke arah kesesatan dan kesilapan dalam menjalani kehidupan yang sebenar. Kemudian yang kedua, syariat. Syariat itu mengandungi bawahnya hukum hakam dan juga ritual. Ritual amalan keagamaan. Syariatlah yang memandu, yang menunjukkan cara bagaimana individu Muslim tersebut perlu mengamalkan hukum hakam tertentu dan bagaimana cara melaksanakan pengibadahan ataupun amalan agama yang sebenar. Kemudian akhlak kesempurnaan agama. Akhlak dinyatakan tadi sebagai satu cerminan terhadap akidah, cerminan terhadap syariat. Maka akhlaklah sebagai pembuktiannya. Pembuktiannya sebagaimana dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ni diutuskan liutammima, untuk aku menyempurnakan makarim, kemuliaan, kesempurnaan akhlak. Makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak.
Maka akhlak yang betul itulah cerminan terhadap akidah yang betul, juga cerminan terhadap syariat yang betul. Dan akhlak ni juga merupakan teras, teras adab ataupun teras tingkah laku ataupun teras dalam tamadun. Sebagaimana kita telah belajar sebelum ni, satu teori atau kesimpulan yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun, akhlak itu mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kemajuan tamadun. Semakin tinggi nilai akhlak, maka semakin tinggi nilai kemajuan suatu tamadun. Bila akhlak tadi runtuh, maka tamadun pun akan turut mengalami nasib yang sama, iaitu keruntuhan tamadun. Okey, di sini merupakan perbahasan berkaitan agama yang dinyatakan oleh seorang tokoh pemikir Islam, iaitu Profesor Al-Attas. Saya ada nyatakan gambar di sini, dapat lihat itulah dia orangnya, iaitu Profesor Al-Attas. Yang mana dalam topik etika dan peradaban ni banyak mengambil pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh tokoh ini. Iaitu berkaitan agama. Dalam topik sekarang kita berbahas ni, iaitu Profesor Al-Attas mengambil kira masalah yang sebenar yang berlaku sebagai latar belakang dalam perbahasan berkaitan agama ni. Dan pendekatan perbahasan agama yang dinyatakan oleh Al-Attas ni adalah menggunakan pendekatan semantik. Pendekatan semantik berkaitan istilah ad-din. Dalam agama disebut ad-din. Ad-din tu ialah agama. Tetapi Profesor Al-Attas ni mengemukakan pandangannya berkaitan agama tu dari sudut perbahasan menggunakan pendekatan semantik. Semantik ialah kajian tentang makna perkataan. Kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Maka ad-din tu tadi, Profesor Al-Attas melihat secara menyeluruh, mengkaji, membahaskan apakah makna-makna yang ada di sebalik perkataan ad-din itu. Kemudian yang ketiga, keharmonian makna agama dengan faham-faham penting yang lain yang adalah agama Islam, dan menjawab persoalan-persoalan falsafah agama semasa. Mengikut perbahasan yang dinyatakan oleh tokoh ni, tokoh Profesor Al-Attas, istilah ad-din bila dilihat dari pendekatan semantik, iaitulah kajian tentang makna-makna yang ada pada istilah tertentu, dan pada konteks ni, konteks iaitu perkataannya ialah agama. Menerusi perbahasan perkataan agama itu dari pendekatan semantik, ada 4 maksud yang ada di sebalik perkataan ad-din. Iaitu yang pertama, adanya elemen keberhutangan. Adanya maksud pengertian berkaitan keberhutangan. Yang kedua, adanya maksud berkaitan penyerahan diri. Azalla wasta'bada. Kemudian adanya elemen kuasa dan hukuman. Al-hukmu was-sultan. Dan yang keempat, adanya maksud adanya elemen kecenderungan tabi'i. Kecenderungan tabi'i, iaitu al-adah wa sya'nu. Jadi pendekatan semantik berkaitan istilah ad-din ada 4 maksud yang masuk yang ada dalam perkataan agama. Maka bila kita fahami keempat-empat maksud ini dalam perkataan agama, maka kita dapat fahami agama secara menyeluruh. Dan sukar untuk kita disilapkan kita punya kefahaman apabila kita faham keempat-empat elemen ni. Kita akan ulas satu persatu empat istilah atau 4 pengertian yang ada di sebalik perkataan agama. Makna yang pertama, keberhutangan. Keberhutangan bermaksud agama itu adanya elemen hutang. Apakah yang dikatakan elemen hutang dalam agama, dalam perkataan agama? Iaitu hakikat hutang, iaitu agama itu tadi ad-din berpunca atau terbit daripada kata dasar yang sama, dana. Dana yadinu. Ad-din. Ad-din agama, ad-dainu hutang. Beza baris. Ad-dinu agama, ad-dainu hutang. Tapi terbit daripada kata dasar yang sama. Maka kesan daripada terbitan punca yang sama, maka ada juga elemen yang sama pada perkataan ni. Iaitu ad-din, ad-dainu, iaitu huwa kullu syai'in ghairu hadir. Setiap sesuatu yang ghairu hadir, yang asalnya tidak ada, ghairu hadir, tidak wujud, tidak ada, tidak hadir. Dan hutang itu ialah, dalam kefahaman kita hari ini, kita akan faham hutang itu ialah sesuatu yang mengikat. Mengikat macam mana? Mengikat di antara orang yang berhutang dengan orang yang memberi hutang.
selagi mana hutang tadi tidak dilunaskan, tidak dipulangkan semula kepada pemberi hutang, maka selagi itulah masih lagi adanya ikatan untuk memulangkan hutang. Kerana hutang itu bukanlah milik kita dan pemberian hutang itu ialah sesuatu yang harus dipulangkan. Kemudian apabila orang tadi berhutang, maka adanya rasa rendah diri kepada orang yang memberi hutang. Kalau kita lihat konteks kehidupan sekarang pun, orang yang banyak hutang, dia akan merasa malu. Merasa malu dan kalau boleh mengelakkan diri daripada berjumpa dengan orang yang memberikannya hutang. Kerana rasa malu, mungkin kerana tidak lagi dapat memulangkan hutangnya. Dan hutang itu bermula daripada tiada kepada ada. Orang yang berhutang, contohnya pada asalnya kita tidak memiliki komputer riba, laptop contohnya. Maka kita pinjam kepada orang yang memilikinya. Maka asalnya tadi kita tidak ada laptop, kita meminjam, kita berhutang, maka kita pun ada. Maka hutang tu bermula daripada tiada kepada ada. Tiada hutang bermula tiada hutang kepada ada hutang, dan hutang tadi perlu dipulangkan semula kepada yang memberi hutang. Bagaimana manusia itu dalam agama dikatakan ada elemen hutang? Kerana setiap manusia yang beragama itu, dia berhutang kepada Tuhannya atau kepada yang memberi hutang tadi, iaitu Tuhan. Dalam konteks agama kita katakan sebagai Tuhan tu ialah orang yang memberi hutang. Kerana kita berhutang diri kita sendiri dan juga kewujudan kita. Hutang tadi kita faham dalam konteks yang kita nampak sebagai contoh laptop ataupun duit, wang ringgit, bermula daripada tiada kepada ada. Maka begitu juga kita bermula daripada tiada kepada ada. Ada tu ialah lahirlah. Dengan lahirnya kita, maka kita ada. Maka kita berhutang. Dalam konteks hutang ni, tiada kepada ada, maka kita berhutang kepada yang mengadakan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dikatakan sebagai hutang kepada Tuhan atau Tuan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ni dimiliki sepenuhnya kepada pemilik yang sebenar, iaitu Allah SWT. Kalau hutang tadi dimiliki secara 100% oleh pemilik hutang tadi atau orang yang memberi hutang, maka kita juga merupakan pemilik, merupakan milik sebenar kepada Tuhan kita, iaitu Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Adakah sesudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dihidupkan semula serta dibalas apa yang telah kita lakukan? Lamadinun, akan dibalas apa yang kita lakukan. Perkataan lamadinun, dana yadinu, dain, hutang, lamadinun, akan dibalas semula apa yang telah kita lakukan. Maka pastikan kita ni dianggap hutang kerana kita telah ada sebelum tiada, maka kita akan dibalas apa yang kita lakukan semasa kita ada di muka bumi ini. Dan dalam hutang juga adanya elemen pengembalian atau pemulangan semula. Dan kita kaitkan diri kita, kita perlunya mengembalikan diri kita ni kepada hakikat asali manusia, iaitu tunduk menyerah kepada Allah SWT. Tunduk menyerah kepada Allah SWT. Dan kita punya pengembalian, penyerahan kepada diri kita kepada Allah SWT itu ialah dengan tujuan mengikut tujuan asal kejadian manusia, iaitu sebagai hamba. Sebagai hamba. Kita telah belajar hakikat insan tu diciptakan hanya semata-mata dua tujuan utama, iaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah. Kita telah ulas. Pasti kita masih ingat lagi apa perbahasan kita berkaitan insan. Dan yang kedua, makna kedua yang ada dalam perkataan ad-din, yang pertama tadi hutang, yang kedua adanya maksud keadaan ta'alluq, menyerah diri ataupun penyerahan diri. Penyerahan diri ini adalah kesan ataupun susulan daripada rasa keberhutangan manusia kepada Tuhan. Dan cara penyerahan diri ini ialah bagaimana cara kita menyerahkan diri, iaitu dengan cara kita menerapkan unsur ubudiyah, menerapkan unsur ubudiyah. Ubudiyah itu ialah kehambaan, rasa kehambaan, kerana
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Beribadat itu ialah elemen ubudiyah, penghambaan kepada semata-mata Tuhan kita. Dan penghambaan itulah adanya elemen menyerahkan diri. Menyerahkan diri dalam bentuk penghambaan. Beribadat kepada Allah SWT. Dan cara penghambaan, cara penyerahan diri atau cara kembali diri manusia kepada Tuhan itu ialah dengan cara redha dan taat. Redha dan taat. Redha dengan apa yang Allah telah ciptakan. Taat dengan cara apa yang Allah telah tetapkan untuk manusia ikuti. Dan mengikut cara yang disyariatkan. Kemudian kembali tadi adalah kepada fitrah asal kejadian manusia. Di mana berlakunya satu aku janji. Satu perjanjian yang pernah dilakukan oleh manusia bukan di alam dunia tetapi di alam roh. Yang mana manusia telah mengaku bahawa Allah itu sebagai Tuhan yang telah menciptakannya. Maka manusia tadi kena kembali menyerahkan diri bagi menepati fitrah yang pernah berlaku di hari perjanjian. Alastu bala syahidna. Nanti kita akan ulas berkaitan perjanjian ini. Kemudian pengembalian atau penyerahan diri tadi boleh membawa kepada keuntungan. Boleh membawa kepada keuntungan. Keuntungan hanya boleh diperolehi apabila pengembalian penyerahan diri tadi mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam Islam. Ada beberapa istilah keuntungan yang disebut dalam Al-Quran. Antaranya ialah ribhun. Untung. Allah disebut dalam Al-Quran tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Kemudian tijaratan tunjikum. Tijarah tunjikum. Perniagaan yang akan menyelamatkan kamu. Perniagaan yang akan menyelamatkan kamu. Maka keuntunganlah. Ataupun perkataan qardhan hasanah ataupun ad'afan katsirah. Ad'afan katsirah. Ini contoh-contoh keuntungan yang dapat diperolehi apabila kita menyerahkan diri kita, mengembalikan diri kita dengan cara yang betul. Kemudian Islam adalah ketundukan sepenuhnya kepada Tuhan, penyerahan diri yang tidak menghapuskan kebebasan kerana ia dibuat dengan kesedaran. Dan kebebasan dalam Islam ni bermaksud berbuat menurut kehendak sifat asali atau hakiki insan. Dan itulah bebas dari diri haiwani. Haiwani ni dan nisbah kepada haiwan. Kalau insan, sifat yang ada pada insan kita namakan sifat insani, sifat kemanusiaan. Kalau haiwan, sifat kehaiwanan. Maka manusia tadi kena bebaskan dirinya daripada bersifat dengan sifat haiwani. Sifat haiwan. Haiwan ni bersifat dengan sifat mengikut hawa nafsu tanpa panduan. Tetapi insan kenalah bebaskan diri daripada bersifat dengan sifat haiwani kerana insan tu ada akal dan perlu bersifat mengikut sifat fitrah kemanusiaan atau keinsanan tadi. Dan penghambaan yang membawa insan ke darjat diri hakiki. Bila insan bersifat dengan sifat insani, bersifat dengan sifat fitrah, maka darjat insan tadi akan menuju ke arah darjat yang hakiki. Darjat yang sebenar dan bukanlah mencapai darjat haiwan. Insan perlunya mencapai darjat insani bukan darjat haiwani. Kemudian makna yang ketiga yang ada dalam istilah ad-din ialah kuasa dan daya menghukum. Agama merupakan penjelmaan kuasa Tuhan yang mutlak. Kuasa Tuhan yang mutlak iaitulah dapat lihat dari segi syariatnya. Jikalau kita lihat dalam konteks kenegaraan, pentadbiran negara, jikalau segala hukum hakam itu ditetapkan oleh seorang individu dan semua rakyat kena ikut ketetapan hukum hakam tersebut, maka individu yang telah menetapkan hukum hakam tadi dikatakan sebagai individu yang mempunyai kuasa mutlak. Semua kena ikut arahannya. Maka apabila kita kaitkan dengan agama, syariat dalam agama kita ni hanya Allah sahaja yang telah tetapkan bagaimana manusia kena berperilaku, kena mengamalkan kehidupan yang sebenar. Maka Tuhan tadi ialah Tuhan yang mutlak. Ada kuasa yang mutlak menetapkan segalanya. Dan dalam agama juga adanya
Yaumuddin, beriman kepada hari kiamat. Nama lain bagi hari kiamat ialah Yaumuddin, hari hutang ataupun hari agama. Iaitulah hari ketika tiada lagi kuasa lain yang boleh mendakwa kebenaran. Pada hari ini, pada hari kiamat, hari Yaumuddin ni, Allah lah yang maha berkuasa dalam segala-galanya. Allah lah yang berhak untuk memasukkan syurga kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah lah juga Tuhan yang maha berkuasa untuk memilih, menetapkan, memasukkan sesiapa sahaja yang dikehendakinya ke dalam neraka. Kerana pada hari itu tiada lagi kuasa yang sebenar melainkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari atas muka bumi ini, di atas dunia ini, Rasulullah adalah merupakan penguasa yang utama. Ad-Dayyan yang memberikan contoh syariat yang harus diikuti. Dalam konteks ketuhanan, Tuhanlah, Allah lah Tuhan yang maha berkuasa untuk menetapkan, menghukumkan segala-gala perkara. Dan sebagai wakil Tuhan yang maha kuasa tadi dalam menentukan hukum, maka Allah melantik, mengutuskan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman, yang juga sebagai penguasa yang utama, yang menetapkan segala hukum hakam dalam kehidupan di dunia ini yang semestinya diikuti oleh semua manusia. Khususnya manusia yang menganuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu makna yang ketiga yang ada dalam kandungan perkataan ad-din. Makna yang keempat, dalam agama adanya maksud bawaan kecenderungan fitrah insan. Fitrah insan. Iaitulah fitrah asal manusia tadi adalah tunduk dan patuh, suci, bersih. Fitrah manusia itu adalah dalam keadaan tunduk dan patuh, suci, bersih. Sebagaimana kita lihat Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidaklah dilahirkan sesuatu kelahiran itu kecuali ianya dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Maka fitrah manusia itu ialah suci dan bersih. Maka Islamlah sebagai agama yang menepati fitrah manusia. Kerana Islam itu bermaksud sejahtera dan fitrah ada hubungan yang sangat rapat. Kemudian yang ketiga, menjadi tempat rujukan kedudukan tertinggi manusia. Sifat atau fitrah manusia tadi perlulah dirujuk dalam perkara-perkara tertentu. Contohnya kalau kita lihat, ada agama di dunia ini yang cuba mengenepikan, cuba menolak fitrah manusia. Contohnya fitrah manusia yang berhajatkan kepada hubungan kemanusiaan, adanya hubungan pernikahan, perkahwinan. Tetapi ada agama yang cuba mengenepikan fitrah manusia, contohnya agama Kristian. Contohnya, yang mana tidak membenarkan padri-padri atau rahib-rahib mereka bernikah dengan manusia. Maka kesannya akan mengalami pemberontakan dalaman, pemberontakan fitrah. Maka akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Kesannya kita dapat baca dalam akhbar-akhbar, berlakunya hubungan yang tidak baik padri tadi kerana cuba mengikuti fitrahnya, tetapi agama mereka, agama yang sesat tadi, tidak membenarkan manusia tadi mengikut fitrah yang ada. Yang keempat, merujuk kepada sunnatullah. Fitrah juga ialah kita katakan sebagai sunnatullah. Sunnatullah ni ialah sesuatu yang fitrah. Jadi merujuk kepada susunan dan ketenteraman yang ada dalam kejadian. Semua susunan kehidupan kita ni adalah berdasarkan sunnatullah. Contohnya matahari, bumi, bulan, mengelilingi matahari, semua itu adalah sunnatullah. Itulah juga fitrah ciptaan Allah. Manusia ni fitrahnya, Allah telah ciptakan fitrahnya yang tertentu, maka kenalah ikut susunan dan ketetapan fitrah tersebut. Inilah dia 4 elemen, 4 maksud yang ada dalam perkataan ad-din menurut pendekatan semantik yang dibahaskan, yang dikemukakan oleh tokoh Islam Profesor Al-Attas. Kemudian kita masuk pula berkaitan akhlak menurut agama Islam. Kita telah ulas tentang akhlak ni pada sesi yang lepas. Tetapi dinyatakan sekali lagi di sini, iaitu akhlak itu yang pertamanya berasaskan wahyu, bukannya kajian-kajian akal manusia.
Maka apabila berdasarkan wahyu, maka akhlak itu adalah bersifat sempurna. Bersifat sempurna. Dan akhlak itu bermula dari dalam diri, tetap dan tidak berubah. Akhlak tidak berubah mengikut tempat, zaman dan keadaan. Akhlak sifatnya tetap dan tidak berubah. Dan akhlak itu berkait dengan akidah dan syariat. Sebagaimana telah diulas tadi. Akidah sebagai pusat rujukan bagi akhlak. Akhlak itulah cerminan bagi akhlak, bagi akidah dan syariat yang betul. Dan akhlak itu ialah perjanjian dengan Tuhan. Kerana Tuhan telah menetapkan akhlak yang sebenar, dan apabila manusia Muslim tadi mengikut akhlak tadi, maka ia telah melaksanakan ketetapan Tuhannya. Maka telah mengikut perjanjian dengan Tuhannya. Apabila telah berakhlak dengan akhlak Islamiah, akhlak Islam. Dalam Al-Quran, Allah ada menyebut beberapa perkara berkaitan akhlak. Antaranya yang pertama ni, dalam surah Al-Qalam, ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, mempunyai akhlak yang mulia. Khuluq. Khuluq ialah kata mufrad ataupun single bagi perkataan pluralnya, jamaknya iaitu akhlak. Akhlak. Jadi Nabi Muhammad tu Allah mengiktiraf, menyatakan, mengakui Nabi Muhammad itu ada akhlak yang mulia. Maka kita sebagai umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, maka kita kena mencontohi akhlak yang ada pada Nabi Muhammad. Kerana akhlak Nabi Muhammad itu ialah akhlak yang mulia. Dalam ayat-ayat yang lain, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu ada contoh ikutan yang baik. Contoh ikutan yang baik. Contoh dari segala segi. Dari segi akhlaknya dan sebagainya. Jadi kita sebagai umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad kenalah mengikuti contoh yang ada pada Nabi Muhammad SAW, khususnya pada akhlak. Seterusnya dalam surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, dan hampalah. Sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang bersih tadi susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat yang dilakukannya. Maka Allah mengatakan orang yang membersihkan dirinya, sama ada nafsunya dibersihkan, akhlaknya dibersihkan, akidahnya dibersihkan, maka dia akan mencapai darjat kejayaan. Berjayalah. Tetapi sebaliknya, orang yang mengotorkan dirinya dengan maksiat dan dosa, maka dia sendiri telah menyusutkan, telah membenamkan dirinya ke arah kekotoran. Maka akhlak yang baik merupakan kesan daripada penyucian diri yang telah pun dilakukan. Okay, kita masuk topik yang ketiga, iaitu perjanjian asali, iaitu al-mitsaq. Al-mitsaq tu ialah perjanjian. Apakah yang dikatakan perjanjian asali? Perjanjian asali ialah perjanjian aku janji. Aku janji yang manusia pernah buat, pernah meterai dengan Allah SWT. Kita tidak ingat berkaitan perjanjian ni kerana perjanjian ni kita tak buat pada kehidupan kita selepas kita dilahirkan di dunia ini. Tapi perjanjian ini ialah perjanjian di alam roh, di alam lain. Alam lain. Kerana Allah SWT telah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami, kami menjadi saksi.
Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Perkataan yang saya merahkan itu ialah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Inilah perkataan atau ayat atau frasa yang dikatakan sebagai perjanjian asali. Perjanjian asali. Yang bererti, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Maka dengan pengakuan, dengan ikrar ini, kita semua telah mengaku Allah sebagai Tuhan. Maka kita sebenarnya telah pun membuat perjanjian pada alam roh lagi, iaitulah kita mengiktiraf, mengakui Allah sebagai Tuhan dan kita telah pun saksikan. Inilah yang dikatakan sebagai perjanjian asali. Perjanjian asali ini ialah persaksian manusia yang pertama. Persaksian, pengakuan manusia yang pertama terhadap rububiyah Allah. Rububiyah Allah. Apakah yang dikatakan rububiyah? Kita telah belajar, maka cuba ingati kembali. Apakah maksud rububiyah? Maka perjanjian asali ini ialah pengakuan kita terhadap rububiyah Allah SWT. Yang kedua, bermulanya permulaan agama dan penghambaan. Dengan ikrar, pengakuan, perjanjian ini, bermulalah kita punya pegangan agama dan penghambaan. Pengakuan Allah sebagai Tuhan. Kemudian fitrah asal manusia, iaitu ketundukan jiwa kepada Tuhan, permulaan ukhuwah antara manusia dan dua dimensi perhutangan. Adanya dua dimensi perhutangan, iaitu hutang luaran dan hutang dalaman. Hutang luaran dan hutang dalaman. Kita masuk pula tentang topik yang keempat, iaitu impak agama ke atas pemikiran dan akhlak. Pemikiran dan akhlak dan apa jua skop kehidupan kita ni sememangnya terikat dengan agama. Kerana agamalah yang mengikat semuanya supaya berpaksikan menuruti apa yang agama telah tetapkan. Termasuklah pemikiran dan akhlak. Sememangnya agama ni sangat memberi kesan kepada pemikiran dan akhlak. Kerana agama itu merupakan pegangan dan penentu yang mutlak kepada orang yang menganutinya. Sama ada berkaitan kehidupannya, dan kehidupan itu perlulah berpaksikan, perlulah berpusatkan kepada agama, termasuk cara berfikir dan bertingkah laku. Jadi agama yang menentukan bagaimana cara berfikir yang dibenarkan, bagaimana cara berfikir yang tidak dibenarkan, bagaimana akhlak atau tingkah laku yang dibenarkan dan bagaimana akhlak atau tingkah laku yang tidak dibenarkan. Maka agama sebagai pusat penentu segala keputusan dalam kehidupan. Tanpa agama, manusia akan berfikir dan berakhlak mengikut nafsu dan tanpa panduan. Kerana manusia tadi, jikalau tidak mengikut agama, tidak menganuti sebarang agama, terutamanya agama Islam, maka akan mengikut sifat haiwani. Haiwan, iaitu lebih mementingkan, mengutamakan kehendak nafsu berbanding wahyu. Seterusnya, agama lah yang menentukan cara berfikir dan berakhlak yang dibenarkan. Dan akhlak itu merupakan cerminan daripada cara pemikiran yang betul. Berfikir betul, maka akan menghasilkan akhlak yang betul. Apabila berfikir dengan cara yang salah, akan mencerminkan akhlak yang juga salah. Maka pemikiran dan akhlak ada hubungan yang sangat rapat dan mempunyai hubungan yang sangat ketara. Akhlak yang baik, cerminan daripada pemikiran yang baik, pegangan yang baik, dan akhlak yang tidak baik merupakan cerminan daripada cara berfikir yang tidak baik. Kita masuk pada topik yang terakhir, iaitu topik yang kelima. Analisa isu semasa berkaitan kefahaman dalam agama. Agama tadi, agama yang sebenar adalah agama Islam. Tetapi ada beberapa kesilapan, ada beberapa kefahaman yang salah berkaitan agama Islam ini. Contohnya, ada fahaman yang menegaskan adanya ekstremisme, adanya unsur ekstrim. Ekstremisme agama. Yang kedua, pluralisme agama. Dan yang ketiga, transcendent unity of religion. Ada 3 isu semasa berkaitan kesalahfahaman dalam agama. Yang pertama, ekstremisme agama. Ekstremisme itu berpunca atau terbit daripada ekstrim. Ekstrim itu ialah
kelampauan, melampaui. Jadi secara asasnya, ekstremisme itu dapat ditakrifkan sebagai satu golongan pelampau. Golongan pelampau yang melampaui batas yang bersandarkan kepada fahaman ideologi tertentu dan mengancam orang lain sekiranya ideologi mereka bertentangan dengan fahaman ideologi kumpulan tersebut. Maka golongan pelampau ni akan melampaui batas dengan cara menentang apa sahaja fahaman atau ideologi yang tidak seangkatan, yang tidak sama dengan ideologi yang mereka percaya. Maka tindakan mereka itu dianggap sebagai satu tindakan yang ekstrim. Jadi apabila perkataan ekstrim itu dikaitkan dengan agama, maka fahaman ekstremis dalam agama ni kita boleh katakan, ertikan sebagai satu fahaman individu yang terlalu taksub, terlalu melampau atau keterlaluan terhadap agamanya namun tidak mempunyai kefahaman yang jelas tentang agama Islam. Terutamanya berkaitan hukum dan akidah. Jadi unsur ta'assub, unsur fanatik, unsur melampau, unsur keterlaluan dalam memahami agama, terutamanya dalam hukum dan akidah. Bermaksud kecetekan ataupun kefahaman agama yang sikit telah memberi kesan terhadap unsur-unsur kefahaman, unsur-unsur kelampauan, ta'assub dan fanatik. Ada beberapa sebab yang menyumbang kepada wujudnya sifat ekstrim ni. Yang pertamanya ialah kedangkalan. Kedangkalan dalam ilmu agama. Kedangkalan, kecetekan ataupun sikitnya ilmu agama tadi antara penyebab kepada unsur ekstrim dalam beragama. Dengan niat yang terlalu bersungguh-sungguh terhadap agama, apa saja ilmu yang dapat untuk cuba dipraktikkan, diamalkan, tetapi ilmu tadi belum lagi menyeluruh, belum lagi sempurna, tapi telah pun diamalkan. Maka kesannya dianggap sebagai ekstrim. Dan faktor yang kedua, sifat ta'assub, fanatik yang melampau. Sama ada dari segi fahamannya dan izm, cara berfikir atau pemikiran yang dianuti. Dan kemudian dia menyangka dia sahaja yang betul. Bila dia menyangka dia sahaja yang betul, maka dia menganggap orang yang tidak sama kefahaman pemikiran dengannya dianggap sebagai kefahaman yang salah. Maka kat sini wujudlah kelampauan dalam menganuti kefahaman atau agama. Kemudian adanya unsur sifat tergesa-gesa dalam mencapai sesuatu. Demi mencapai matlamat yang telah ditetapkan dan tergesa-gesa dalam mencapainya, maka pastinya tindakan itu akan tidak lari daripada unsur ekstrim, unsur melampaui, unsur fanatik. Inilah dia antara faktor yang menyumbang kepada sifat ekstrim. Dalam masyarakat agama kita, masyarakat Islam di negara kita, Malaysia, kita dapat lihat adanya golongan-golongan yang ekstrim dalam beragama. Kita dapat lihat bagaimana mereka menyatakan, membuat kenyataan yang nampak ekstrim, nampak melampau, kesan daripada ilmu yang cetek dan elemen-elemen faktor yang dinyatakan tadilah. Kemudian yang kedua, pluralisme agama. Pluralisme agama ni kita boleh ertikan sebagai satu istilah yang merujuk kepada kefahaman ataupun fahaman yang menyamakan semua agama dalam erti kebenaran ada dalam semua agama. Dan keselamatan ataupun syurga boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Bermaksud pemikiran yang sesat ini, pluralisme agama mengatakan bahawa semua agama yang ada ni adalah sama. Sama dari segi kebenarannya. Bermaksud semua agama adalah benar. Dan sama dari segi keselamatan. Bermaksud semua agama adalah menjurus atau membawa ke arah keselamatan, iaitu mencapai syurga. Maksud salah. Ini kefahaman yang sangat sesat. Bermaksud apa juga agama, Islam, Kristian, Yahudi, Judaism, Hindu, Buddha dan sebagainya, sama sahaja pada sisi mereka, pada sisi fahaman pluralisme agama. Ini sangat salah menurut agama kita, agama Islam. Seorang tokoh, Peter,
Peter ni seorang profesor daripada King's College London, UK, mengatakan pluralisme agama ni merupakan persenyawaan 3 tesis. Yang pertama, semua tradisi agama-agama besar dunia adalah sama. Semuanya merujuk dan mengisyaratkan kepada satu realiti tunggal yang transenden dan suci. Maksud yang pertama ni, Peter ni mengatakan semua agama besar yang ada kat dunia ni semuanya merujuk kepada satu realiti tunggal yang suci. Semuanya menuju ke arah satu realiti tunggal ataupun Tuhan lah ni yang transenden dan suci. Kemudian tesis yang kedua mengatakan semua agama ni sama-sama menawarkan kepada jalan keselamatan. Menawarkan jalan keselamatan ataupun syurga. Semuanya selamat. Membawa ke arah syurga. Ini tesis yang kedua yang dinyatakan oleh fahaman pluralisme agama oleh Peter. Yang ketiga, semuanya tidak ada yang final. Tidak ada yang muktamad. Tidak ada yang tetap. Artinya, setiap agama mesti sentiasa terbuka dan dikritik dan boleh diteliti kembali. Tidak ada yang muktamad. Ini fahaman yang sangat salah dan inilah juga fahaman yang dibawa oleh satu fahaman yang kita kenali sekarang sebagai fahaman sekularisme, sekular. Antara ciri fahaman sekular ni dia mengatakan agama itu tidak ada yang tetap, sentiasa boleh berubah-ubah mengikut masa, zaman dan generasi. Tidak ada yang tetap. Sedangkan kita dah tahu tadi agama kita ni bersifat tetap dan tidak berubah. Maka fahaman yang salah ini mengarah ke arah yang sebaliknya, iaitu dikata tidak ada yang muktamad, tidak ada yang tetap, tidak ada yang final. Huston Smith, antara pendukung utama pluralisme ni mengatakan bahawa fahaman ini mengatakan Tuhan itu berada di titik puncak. Kalau kita gambarkan gunung tu, puncaknya itulah sebagai satu titik. Maka Tuhan berada di situ dan sementara semua agama tu mengalir daripada titik puncak tadi. Dalam masa yang sama juga, semua agama yang mengalir tadi, kalau kita melihat daripada sudut bawahnya, maka dia akhirnya mengarah ke arah titik puncak tadi. Mengarah ke arah titik puncak tadi yang berada di atas tadi. Ini kefahaman yang sangat sesat dan salah. Kemudian yang ketiga, transcendent unity of religion. Ini adalah kesan juga daripada fahaman pluralisme tadi. Yang mana fahaman transcendent unity of religion ni iaitu ada dua unsur, exotrik dan exotrik. Exotrik ni ia bermaksud manusia secara umumnya melihat semua agama adalah berbeza-beza. Pada satu sisi melihat agama adalah berbeza, exotrik. Tetapi dalam masa yang sama melihat ataupun adanya elemen unsur exotrik. Iaitu agama-agama ni sebenarnya hanya diketahui oleh segelintir manusia yang terpilih dan semua agama tu berjumpa pada satu titik puncak yang sama. Bertemu pada satu titik puncak yang sama. Lihat pada gambar yang saya sediakan, iaitu adanya elemen exotrik domain dan juga exotrik domain. Yang di bawah tu, bawah gasan putus-putus tu adanya elemen exotrik iaitu Hindu, Buddha, Chinese, Judaism, Christianity, Islam dan agama-agama lain tu nampak berbeza. Tapi adanya elemen dalam masa yang sama, elemen exotrik tu, dia mengarah ke arah satu titik puncak yang sama. Titik puncak yang sama iaitu kesatuan, unity. Satu dari segi menuju ke arah realiti tunggal yang suci, transcendent, itu Tuhan yang sama. Maka kefahaman ini ialah kefahaman yang sangat salah. Kalau kita fikir balik menurut logik, bagaimana agama yang berlainan boleh menuju kepada titik yang sama, sedangkan sumbernya pun sumber yang berbeza. Islam menggunakan wahyu sebagai sumber utama, tetapi agama yang lain berdasarkan akal bukannya wahyu. Bagaimana boleh sumber yang sama boleh menuju kepada titik puncak yang sama? Maka kat situ pun telah ada perbezaan. Tapi inilah cara berfikir yang salah berkaitan agama yang telah pun menyesatkan ramai manusia yang tidak berpegang kukuh dengan fahaman agama yang sebenar. Apa kesimpulan daripada topik perbincangan kita pada hari ini? Kesimpulannya ialah saya petik daripada
Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Maka ayat ini Allah mengatakan Islam adalah satu-satunya agama yang sebenar, dan siapa yang mencari agama, menganuti agama, mengikuti agama selain daripada agama Islam, maka dia akan rugi. Dia akan rugi pada hari akhirat. Jadi kita kena bersyukur kerana kita telah pun dilahirkan dalam agama Islam, dan kita kena pastikan kita masuk Islam, memasukkan semua ruang kehidupan kita dalam agama Islam dengan cara mengikuti semua hukum-hukum ketetapannya, dan kita kena pastikan kita akan mati, pastikan kita mati dalam agama Islam. Sebagaimana saya telah nyatakan dalam awal slide tadi, iaitu Allah meminta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu semua ni mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Tapi pada hakikatnya Allah juga yang akan mematikan kita. Kita tidak ada kuasa untuk memilih bagaimana cara kematian kita, tapi kita kena berdoa, boleh meminta supaya Allah tidak matikan kita selain daripada dalam keadaan kita orang Islam. Kerana Islam adalah agama yang sejahtera, Islam adalah agama yang selamat. Selagi mana kita berada pada agama ini, agama Islam yang sejahtera dan selamat, kita akan selamat dan sejahtera daripada kerugian, selamat dan sejahtera daripada kesesatan, selamat dan sejahtera daripada segala-galanya. Mudah-mudahan topik pada hari ini kita dapat fahami dan menambahkan lagi kefahaman kita tentang agama kita, supaya kita tidak ragu-ragu dan tidak terpengaruh dengan bentuk-bentuk kefahaman, bentuk-bentuk pemikiran yang salah dan sesat tentang agama. Sekian sahaja. Segala yang baik Allah tunjukkan, segala yang sesat atau kelemahan diri saya mudah-mudahan dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.